Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha kini sedang berkempen agar rakyat terus memilihnya menerajui negara bagi penggal seterusnya bersama parti baharu yang ditubuhkan. Prayut dalam pada itu berikrar sedia berkhidmat lebih lama ini walaupun perlembagaan Thailand mengehadkan beliau berkhidmat hanya 2 tahun lagi. Menurut tinjauan awal, sokongan ke atas Prayut agak berkurang berbanding anak saudaranya bekas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra 36 tahun yang digulingkan pada 2014. Parlimen Thailand belum dibubarkan mengikut perlembagaan pilihan raya perlu diadakan menjelang Mei ini. Dadah jenis metamfetamin seberat 51 kg berjaya dirampas kastam Thailand ketika bahan terlarang itu cuba diseludup ke Hong Kong. Agensi tersebut memaklumkan dadah itu bernilai 30 juta baht di pasaran gelap Thailand dan mampu mencecah 300 juta baht jika sampai ke Hong Kong. Ia merupakan sebahagian kejayaan Bangkok mempanteras jenayah dadah. Siasatan lanjut sedang dijalankan. Pihak berkuasa Indonesia akan segera melakukan penilaian kemusnahan akibat gempa bumi berukuran 7.5 skala Richter yang menggegarkan wilayah Timur Maluku baru-baru ini. Ketua Unit Operasi Agensi Pengurusan dan Mitigasi Bencana Daerah Kepulauan Tanimbar, Donny B. Lyon berkata tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini. Lebih 2,000 penduduk berjaya menyelamatkan diri ketika kejadian. Terdahulu, gempa tersebut dilaporkan berlaku 148 km dari barat laut daerah Maluku Tenggara Barat pada kedalaman 131 km dari dasar laut. China menggesa negara-negara yang mahu mengenakan sekatan dan kawalan ketat terhadap rakyatnya bagi mengekang penularan COVID-19 berpandukan kepada fakta dan sains. Menteri Luar Wang Wenbin kesal kerana masih terdapat sesetengah negara mengenakan peraturan ketat bersifat diskriminasi terhadap Beijing. Negara-negara itu juga didakwa bertindak tanpa bersandarkan fakta saintifik dan situasi COVID-19 di negara masing-masing. Langkah pencegahan COVID-19 tidak seharusnya bersifat pilih kasih serta tidak menjejaskan perjalanan pengembara antara dua negara. Hasil siasatan insiden rompohan maut di Itaewon, Seoul, Korea Selatan akan didedahkan unit polis khas Jumaat ini. Menurut maklumat awal laporan, pasukan penyiasat merujuk 10 suspek utama termasuk bekas Ketua Balai Polis Yongsan Lee In-jae dan Ketua Pejabat Wat Yongsan Pak Ki-yong kepada pihak pendakwaan. Bagaimanapun, Pesuruhjaya Agensi Polis Kebangsaan Yoon Hee-kyeon, pihak pentadbir bandar dan pegawai Kementerian Dalam Negeri tidak dinamakan. Tragedi rempuhan pada 29 Oktober lalu itu mengorbankan 159 nyawa, insiden terburuk dalam sejarah Seoul. Lebih 33 juta penduduk California kembali terjejas susulan dilanda ribut sekali lagi. Ribut membawa hujan lebat menyebabkan stesen Union Los Angeles ditenggelami air. Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan NWS memaklumkan angin kencang turut merosakkan grid kuasa menyebabkan bekalan elektrik terputus menjejaskan kira-kira 180,000 buah rumah dan perniagaan. Menurut pakar, kekerapan ribut akan diselangi dengan musim panas melampau akibat perubahan iklim ketika ini. Kanada sumbang sistem pertahanan udara buatan Amerika Syarikat bernilai $406 juta kepada Ukraine. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Pengumuman itu dibuat selepas mesyuarat dua hala antara beliau dengan Presiden Amerika Joe Biden di Mexico City. Sistem peluru berpandu permukaan ke udara termaju nasional yang disumbang kepada Kiev itu bagi menangkis serangan udara Rusia. Bola sepak Piala AFF 2022, juara bertahan Thailand akan bertemu Vietnam dalam perlawanan akhir secara timbal balik pada Jumaat ini dan Isnin depan. Ini selepas pasukan itu menumpaskan Malaysia 3-0 pada perlawanan separuh akhir kedua di Stadium Thammasat malam tadi. Gol gajah perang dijaringkan Terasil Dangda pada separuh masa pertama sebelum Bordin Pala dan Adisak Kraison muncul sebagai penjaring di babak kedua. Thailand pernah muncul juara 6 kali Piala AFF sejak penganjuran sulung pada 1996.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan.